warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid yang cikgu kasihi, hari ini kita akan belajar sekali lagi Bahasa Melayu tahun 6, tema 2, unit 4 yang bertajuk Piramid Makanan Malaysia 2020, halaman 28 bersama dengan Cikgu Zainita binti Husin. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini diharapkan agar kamu dapat menulis sekurang-kurangnya 3 daripada 4 perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Kriteria kejayaan pula diharapkan yang pertama, kamu dapat menulis perkataan dan frasa yang bermakna, dan yang kedua diharapkan agar kamu dapat menulis ayat yang bermakna berdasarkan konteks yang diberikan. Murid-murid yang cikgu kasihi, apa kata mari sama-sama kita saksikan paparan yang dipaparkan ini. Piramid Makanan Malaysia 2020. Izzah merancang menu harian pada hujung minggu untuk memastikan makanan yang diambilnya seimbang. Dia merujuk Piramid Makanan Malaysia 2020. Kita saksikan di sini, dalam piramid makanan ni ada 4 aras. Aras yang di atas kali ini, kamu perlu kurangkan. Perlu dikurangkan seperti makanan yang mengandungi lemak, minyak, gula dan garam. Kemudian aras yang nombor 2. Kita tengok yang nombor 3 ni. Kalau di bawah, aras yang pertama, aras yang kedua, aras yang ketiga dan aras yang keempat. Baik, aras yang ketiga, sumber protein. Jadi kamu boleh hanya 1 hingga 2 sajian saja yang kamu boleh makan. Kita saksikan di sini apa dia sumber protein. Seperti ikan, daging, ayam, ini merupakan sumber protein. Tapi susu dan produk tenusu, kamu boleh minum dengan banyak, sebanyak 2 sajian. Tapi air masak, kamu perlu ini air gelas kosong ni. Air gelas pula, air kosong, kamu digalakkan minum 6 hingga 8 gelas. Kalau susu dan produk tenusu, 2 sajian sahaja. Baiklah, kalau sumber karbohidrat pula kita saksikan di aras yang kedua. Sumber karbohidrat seperti roti, bijirin, tepung, beras, bahan-bahan yang bersumberkan tepung, gandum, kemudian bali pun ada, kacang di sini pun ada. Ini merupakan sumber protein. Jadi kamu boleh mengambil sajian ini 3 hingga 5 sajian. Kalau sumber protein 1 hingga 2 sajian, sederhana saja. Kalau ini boleh ambil dengan banyak supaya kamu dapat tenaga. Kemudian sayur-sayuran 2 hingga 3 sajian, buah-buahan 2 sajian. Mari kita penuhkan tempat kosong yang telah disediakan ni. Jom. Baiklah, ini merupakan kumpulan makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, sumber karbohidrat, sumber protein, susu dan produk tenusu, lemak, minyak, gula dan garam. Kuantiti yang kita ambil, yang kita boleh ambil, yang kita dinasihatkan supaya ambil. Kalau sayur-sayuran 2 hingga 3 sajian sahaja. Contohnya lobak. Kalau buah-buahan berapa sajian? Tadi kita dah tengok kan dalam piramid makanan. Ya, betul. Buah-buahan sama juga dengan sayur-sayuran, 2 sajian. Baiklah, contoh buah-buahan apa dia? Betul, tembikai. Baik, sumber karbohidrat pula berapa kuantiti dia? Betul. 3 hingga 5 sajian. Contoh sumber karbohidrat apa dia? Ya, betul, roti. Ini sumber antara contohnya lah. Lain-lain pun juga seperti nasi, bihun, mi, kacang. Ini cikgu bagi contoh roti. Baik, sumber protein kena ambil berapa banyak pula sajian. Tadi kita dah tengok kan? Ya, betul. 1 hingga 2 sajian. Contohnya daging. Susu dan produk tenusu berapa sajian? Betul, 2 sajian. Contohnya susu.
kan, ataupun Milo campur dengan susu. Jadi 2 sajian je. Baik, lemak, minyak, gula dan garam, ya, kuantitinya pengambilan ni kenalah dikurangkan, ya, contohnya kek, coklat. Seterusnya, mari kita saksikan menu sihat. Ya, baik, waktu menu, ya, kemudian waktunya sarapan, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam, makan lewat malam. Baik, menunya kalau sarapan sebiji pisang, 2 keping roti dan secawan teh. Ni digalakkanlah menu sihat lah kan. Kalau minum pagi dah sarapan, kita dah sarapan, dah ambil sarapan kan. Okey, kalau minum pagi apa yang digalakkan di situ? Ya, ini contoh lah ya. Sebiji apple. Sebab kita dah minum air teh kan, dah minum air manis. Jadi ataupun minum air masak ataupun sebiji apple, ni contoh. Ya. Kemudian makan tengah hari. Tengah hari kena ambil makanan yang mengenyangkan supaya dapat beri tenaga, ya. Contohnya seperti nasi, ikan dan sayur. Ini makanan yang dapat memberi tenaga dan supaya badan kita terus sihat. Baik, minum petang. Ini contohlah ya, cikgu bagi contoh secawan teh dan biskut. Kalau makan malam, ya betul, mi sup. Sebab mi pun dah ada karbohidrat. Makan lewat malam, dah lewat malam. Nak makan nasi juga ke? Nak makan berat juga ke? Makan mi juga ke? Takkan. Jadi bolehlah makan buah sebiji limau. Tadi 2 sajian kan. Jadi kita dah makan, minum pagi sebiji apple, jadi malam sebelum tidur bolehlah makan sebiji limau. Baik, ini contoh yang menu sihat yang cikgu berikan. Kamu boleh juga menjawab dan penuhkan tempat kosong dengan menggunakan idea kamu sendiri. Baiklah, apa pula ni? Ya, betul ya. Jom kita ulang kaji. Mari sama-sama kita saksikan soalan yang diberikan. Okey, baiklah. Padankan amalan pengambilan yang berikut dengan akibatnya. Okay. Pertama, pengambilan makanan yang seimbang. Jadi apa akibatnya yang akan berlaku kepada badan kita? Kepada kita. Apa akibat dia? Ya, betul ya, akan memberi tenaga kepada kita, membekalkan tenaga dan kita terus sihat. Ya, nasi, ikan dan sayur. Baik, nombor 2, pengambilan gula yang berlebihan. Apa akibat yang berlaku kalau kita ambil gula yang berlebihan? Betul ya, diabetes. Ya, kita akan menjadi kadang-kadang akan menyebabkan penyakit kencing manis. Kerap mengambil makanan yang berlemak. Apa akibatnya? Betul ya, obesity. Kita bukan jadi gemuk ya, dan juga mengalami penyakit obesity. Pengambilan makanan segera yang kerap, apa yang akan berlaku? Ya, betul, penyakit jantung. Jadi kita tidak digalakkan makan makanan segera ya, kena makan makanan yang sihat. Pengambilan makanan yang masin secara berlebihan. Suka makan benda masin kan, makanan masin. Apa akibatnya? Ya, betul, darah tinggi. Jadi gemar mengambil makanan ringan setiap hari. Apa yang akan berlaku? Betul ya, badan kita akan semakin susut ya, kita akan jadi semakin kurus. Dan kurus ni bukan yang sihat tapi tak sihat, dan juga membantu pembesaran badan kita kalau kita suka sangat mengambil makanan ringan setiap hari. Baiklah, seterusnya mari kita saksikan soalan seterusnya. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Dia ada 4. Ni 4 apa ni? Aras 4 peringkat dalam piramid makanan ni. Jadi kita jawab di sini, jawapan disediakan mi, ikan, garam, sayur, sayuran. Yang pertama, makan lemak dan gula dalam kuantiti yang sedikit. Apa dia? Dalam kuantiti yang sedikit. Jadi makan lemak, garam dan gula dalam kuantiti yang sedikit. Baik, yang kedua, makan kekacang, apa lagi? Daging dan produk tenusu dalam kuantiti yang sederhana. Pandai, ikan. Ya, makan kekacang, ikan, daging dan produk tenusu dalam kuantiti yang sederhana. Baik, seterusnya makan apa pula? Dan buah-buahan dalam kuantiti yang banyak. Makan apa?
Ya, betul. Sayur-sayuran dan buah-buahan dalam kuantiti yang banyak. Baik makan nasi, ubi-ubian dan produk vegetarian yang dengan secukupnya. Kat sini apa dia? Yang akhir sekali ada kat sini. Tak ada pilihan lain dah. Memang dah betul ya, mi. Ya, makan nasi, mi, ubi-ubian dan produk vegetarian dengan secukupnya. Baik, soalan seterusnya mari kita baca arahan dulu. Apakah kesan makanan yang tidak seimbang? Bulatkan jawapan yang betul. Ya, kita tengok budak ni dia makan apa ni budak ni? Dia makan makanan yang tidak sihat kan. Jadi apa akibatnya kalau makan, contohnya di sini nampak di sini makan dia suka sangat ni, dia makan makanan ringan dengan banyak. Jadi apa akibat kalau kita makan makanan ringan? Ya, betul, sakit jantung. Ya. Kemudian dia suka ni yang gambar kedua, budak lelaki ni suka makan makanan yang manis-manis ni, makan aiskrim, coklat pun ada gula-gula. Apa akibat dia? Gigi rosak atau sembelit? Ya, kalau kita makan makanan yang tidak sihat seperti aiskrim, coklat, gula-gula ni semua, gigi akan rosak. Gambar yang ketiga, dia tak nak makan makanan nasi ayam, nasi ikan sayur dia tak nak. Saya tak suka semua ni. Dia nak makan makanan ringan je. Dia suka sangat makanan ringan. Jadi apa akan akibatnya? Dia betul kurus dan rendah. Jadi pembesaran badan dia tidak berlaku dengan baik. Pembesaran badannya tidak begitu stabil. Badannya semakin kurus sebab suka makan makanan ringan kan. Baik, sama-sama kita saksikan soalan seterusnya. Kelaskan jenis makanan sihat dan makanan tidak sihat. Kat sini pun ada susu, nasi, minuman berkarbonat, gula-gula, snack, makanan ringan, buah-buahan, pizza, ikan, sayur-sayuran. Kita nak asingkan makanan sihat dan makanan tak sihat. Baik, yang pertama, apa dia? Betul, sayur-sayuran. Baik, yang kedua, ya betul, buah-buahan. Yang ketiga, pandai, ikan. Seterusnya, ya betul, susu. Dan yang kelima, apa dia? Ya betul, nasi. Baik, makanan tidak sihat pula. Yang keenam, apa dia? Makanan tak sihat. Pandai, gula-gula. Seterusnya, snack, makanan ringan kan. Tak sihat makanan tu. Baik, seterusnya, makanan ringan. Lagi, minuman berkarbonat, lagi betul, pizza. Ini semua makanan yang tidak sihat. Tak boleh diambil secara dimakan kerap, makan selalu makan makanan yang tak sihat ni, menyebabkan badan kita akan obes, sakit jantung, kemudian gemuk, sakit kencing manis dan pelbagai jenis penyakit lagi kalau kita kerap mengambil makanan yang tidak sihat. Baiklah, seterusnya lihat piramid makanan di bawah. Jawab soalan-soalan yang diberikan. Apakah makanan yang paling kurang boleh dimakan? Kita nampak kat sini kan makan sedikit. Jadi apakah makanannya? Ya, betul Makanan yang paling kurang boleh dimakan ialah lemak, gula dan garam. Baik, seterusnya, mengapakah kita digalakkan mengikut piramid makanan ini? Kenapa? Kenapa ada piramid makanan ni? Kata, okey, makanan jenis ni kena makan banyak. Makanan jenis ni makan sederhana. Makanan jenis ni kena makan sedikit. Kenapa kita digalakkan mengikut piramid makanan ini? Pandai, Kita digalakkan mengikut piramid makanan ini untuk dijadikan panduan amalan pemakanan kita seharian. Baiklah, soalan ketiga. Pada pendapat kamu, mengapakah makanan berkarbohidrat perlu dimakan lebih? Ni pada pendapat kamu. Jadi cikgu bagi contoh jawapannya. Pada pendapat saya, makanan berkarbohidrat perlu dimakan lebih supaya badan kita lebih bertenaga dan membesar dengan baik.
Ini pada pendapat kamu. Ya, cikgu bagi contoh. Baik, mengapakah kita tidak boleh makan makanan yang manis secara berlebihan? Kenapa? Pandai kan? Kita tidak boleh makan makanan yang manis secara berlebihan supaya dapat mengelakkan diabetes dan obesiti. Tadi pun kita dah bincang kan. Jadi kamu mestilah boleh jawab kan. Sebab tu tak boleh makan makanan manis secara berlebihan. Baiklah, seterusnya mari kita jawab pula soalan-soalan yang berikutnya berdasarkan piramid makanan di bawah. Kita nampak piramid makanan ni kan. Jadi apakah tajuk yang sesuai berdasarkan gambar di atas? Pandai, piramid makanan. Berapakah bahagian jenis-jenis makanan yang terdapat dalam piramid makanan? Ada berapa bahagian? Kita pun tadi pun dah sebut kan? Ya, betul. Ada 4 jenis makanan yang terdapat dalam piramid makanan. Berikan 5 contoh makanan yang perlu dimakan dalam kuantiti sederhana. Mana kuantiti sederhana? Makan sederhana ada ni kan? Dah boleh jawab dah. Jadi, ayam, telur, udang, daging dan ikan. Ya, jadi dikena makan dalam kuantiti yang sederhana. Apakah makanan yang paling sedikit dan paling banyak perlu dimakan? Jadi kita nampak makanan paling banyak. Mana dia? Nasi, mi, roti, biji makan banyak. Sayur-sayuran makan lebih. Susu makan lebih. Buah-buahan makan lebih. Lemak, garam, minyak, gula makan sedikit. Dah boleh jawab dah. Jadi makanan yang paling sedikit perlu dimakan ialah lemak, minyak, gula dan garam. Dan paling banyak perlu dimakan ialah sayur-sayuran, buah-buahan, roti, mi dan biji ring. Senang kan sebab dah ada dalam rajah yang diberikan. Kebaikan menjaga kesihatan diri ialah apa kebaikan? Kena jaga kesihatan diri. Tahu dah kan? Mesti dah tahu. Kita kena jaga kesihatan diri. Kenapa? Jadi, kebaikan menjaga kesihatan diri dapat menghindarkan kita daripada obesiti dan sebarang penyakit. Okey, baik. Dah habis dah. Ya, ini pula merupakan QR code dan pautan soalan kuis latih tubi amalan pemakanan seimbang. Cikgu harapkan agar kamu semua dapat menjawab soalan kuis yang diberikan ini. Baik, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, selamat maju jaya, membentang langit biru, duduk sendiri di atas papan. Dengarlah nasihat guru, amalkan dalam kehidupan. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.